Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam Kota Komik Art Podcast untuk episod akhir season pertama. Kan Kota Komik Art Podcast musim pertama. Dah macam siri Netflix lah kan, ada season-season. Tapi macam itulah kita plan ini untuk yang terakhir penutup. Jadi kita nak bawakan jemputan yang gempak daripada biasa. Jadi kita bawa hari ni Alip versus Alip. Kita ada Saudara Alip Firdaus dan juga Pak Angah Alip. Betul tak? Pak Angah Alip ke Pangolit? Macam laju je kan sebut kan Pangolit. Okay, jadi untuk anda-anda semua yang baru, bukan yang barulah, maksudnya kepada semua yang setia menonton, setia menanti, terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita sampai ke hujung. Bersama-sama kita nak support orang-orang industri, rakan-rakan industri, dengan berkenal-kenalan, dengan bertanya khabar, dengan orang kita ambil tahu apa dia program-program ataupun projek-projek yang dilakukan. Jadi seperti yang anda tahu, selain daripada kita buat berkaitan tentang sitcom, sebelum ni episod kedua terakhir pun pasal sitcom, yang mula-mula pun berkaitan tentang sitcom, cabaran komik online yang masih lagi berlangsung sekarang ni. Jadi kita juga bawakan untuk musim yang kali ni, membawakan kita punya pelukis-pelukis, rakan-rakan industri yang orang kata ada buat terbitan-terbitan indie. Kalau sebelum-sebelum ni kita bawa grup-grup lah. Kita ada orang kata grup daripada Tempo, kita ada daripada kami pelukis komik yang buat Ipozin, kemudian ada juga daripada Chronicism, ada banyak Fantasia. Dan kali ni kita bawa orang kata orang sendirian pula yang sendiri menerbitkan komik, dan mereka ni pun bukan orang-orang yang tidak, orang kata bukan orang-orang biasa lah, memang level-level otai juga lah, ada yang dah lama di dalam industri penulisan-penerbitan ni. Jadi hari ni kita ada Alif Firdaus Aziz dan juga Pak Angah Alif. Jadi sebelum saya pergi jauh, kita nak berkenalan dulu dengan mereka ni. Jadi saya nak minta lah kita punya Tuan Alif kita. Sihat Tuan Alif? Abang Alif sihat Alhamdulillah. Alif mana satu ni? Alif mana satu? Itulah pasal. Kalau macam tu yang Alif yang satu lagi panggil Pak Angah lah. Alif Angah apa khabar? Okey, kalau macam tu Alif Firdaus dulu. Abang Alif Firdaus sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Kemudian Pak Angah tak? Pak Angah okey? Pak Angah Alif kita sihat? Alhamdulillah sihat. Dah macam wrestling pula macam tu. Okey, jadi kita mulakan dengan Abang Alif Firdaus kita untuk memperkenalkan diri. Kalau pun kita nak tahu yang paling penting, bila bermulanya orang kata di dalam dunia melukis ni. Kalau daripada perut ibu boleh ceritakan. Kita nak tahu di dalam daripada orang kata boleh ceritakan tentang diri ni sedikit, dan juga ceritakan bila bermulanya, kemudian dah sekarang ni macam mana, apa perkembangan. Silakan. Saudara Alif Firdaus kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video ini, sama ada secara live FB ataupun siaran tertunda di YouTube. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pengurusi Komik Core kita, iaitu Abdul Aziz, ketua teknikal kita Encik Mio, dan juga tuan moderator kita ni yang segak ni, Encik Khairil Kamarudin ataupun Karel. Dan tak dilupakan juga kepada sahabat saya ataupun animator ataupun kartunis kegemaran saya, iaitu Pak Ngah saya, Pak Ngah Alif. Okeylah. Sebelum tu saya nak beritahu awal-awal lah. Sebenarnya saya takut dengan tajuk ni. Sepatutnya ada ramai lagi lah pelukis yang jauh lebih layak daripada saya, macam Encik Nanzo, MF Ajif, macam juga beberapa lagi pelukis komik webtoon tempatan yang saya nampak ramai yang dah dapat banyak subscribers. Antaranya macam Hanza, Tim Misi, Hana dan Nisrina kan. Ramailah, Pergi Papa semua. Ramai lagi yang layak lah untuk berbincangkan topik ini. Tapi sebagai menghormati dan juga menyokong Kota Komik, saya terimalah perlawanan ini. Okey, sebelum tu nama saya Alif Firdaus bin Aziz. Nama pena saya Alif Style. Saya dulu pernah bekerja sebagai chef, tukang masak, pernah jadi jurutera, pembantu jurutera, pernah menjadi editor buku, pernah jadi 2D animator,
Dan sekarang saya adalah pelukis komik sepenuh masa. Dah hampir 10 tahun dah saya menjadi pelukis komik sepenuh masa. Dan boleh dikatakan pekerjaan saya ini antara pekerjaan yang impian saya lah sejak saya kecil lagi. Tadi Encik Kamarudin, Encik Khairil ada kata apa tadi? Kartun pertama keluar. Yang mula-mulanya melukis tadi tu. Saya mula melukis daripada sekolah lah. Cumanya kalau nak dianggap kartun pertama tersiar tu boleh dikatakan pada majalah Gila-Gila isu 1 Januari 1998. Saya masih ingat lagi. Itu keluaran bumper raya majalah Gila-Gila. Saya ingat sebab masa tu mak saya begitu seronok lah tengok kartun anak dia keluar kat majalah Gila-Gila kan. Dan memandangkan hari raya ramailah orang datang beraya, kita pergi beraya rumah orang, orang beraya rumah kita. So mak saya ni setiap kali jumpa family ataupun orang datang rumah, mak saya akan ceritalah kartun Alip masuk Gila-Gila kan. Kartun Alip masuk Gila-Gila, itulah je ulang-ulang kan. Sampai kan ramailah family dan juga jiran-jiran tu tahu saya ni ada melukis kartun kat Gila-Gila. Padahal kartun kecil je, kartun satu petak kan untuk rombongan bakat baru. Dan memandangkan zaman tu majalah dan juga surat khabar masih lagi menjadi antara media utama zaman tu, tahun 98. Saya sempatlah berkarya untuk majalah dan juga surat khabar lain macam majalah ni Umrah Komik, Mata-Mata, Relax, ataupun surat khabar ni surat khabar harian Metro, M-Star, The Star, macam tu lah. Itu dia. Dan saya juga sempat berkarya untuk kumpulan PTS. PTS 1, buku kanak-kanak, buku remaja, PTS Millennia, buku komik, PTS Pop dan juga PTS Pro, buku non-fiction. Kalau nak dicampur-campurkan adalah dalam sekitar 17 buah buku lah saya bersama dengan PTS. Alhamdulillah. Dan seterusnya saya juga sempat sekarang ni saya banyak menghasilkan buku-buku di luar negara sebagai freelancer ataupun sebagai buku sendiri ataupun sebagai ghostwriter untuk syarikat ataupun ghostwriter untuk syarikat saya sendiri ataupun syarikat orang lain. Semua saya buat. Kalau buku yang luar tu boleh dikatakan hampir dalam 40 buku lah saya dah menghasilkannya. Alhamdulillah. Itu sajalah saya punya pengenalan saya untuk orang pertama ni. Okey, baik. Terima kasih. Saya kalau yang cerita yang masa kat BTS tu saya tahulah. Maksudnya saya jumpalah buku-bukunya, ada kerana shampoo apa lagi tajuk dia, orang abun orang kuat, ada 3 siri kan yang novel untuk kanak-kanak tu. Pada saya pun ada pada saya pun ada juga, dan kemudian orang kuat betul untuk Tommy M orang kuat yang saya pun letakkan ke berapa ni. Jadi itu yang saya tahu, tapi yang 40 tu kita akan yang kita bawakan untuk tajuk ni tadi. Yang kata jadi freelance untuk luar tu, itu something yang kita nak kongsikan nanti kemudian lah. Kita bagi peluang kepada kita punya partner Alip pula untuk beliau pula memperkenalkan diri mereka kepada mereka di luar sana yang mungkin tak familiar, tapi kalau biasa podcast pun datang daripada kawan-kawan industri juga, jadi ada juga yang dah kenal. Tapi tak apa, anggap saja semua orang tak kenal dan kita nak minta Abang Alip pula untuk kenalkan diri, kemudian boleh cerita balik macam apa Abang Alip kita tadi kan, daripada mana mulanya, daripada bila mulanya melukis tadi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak berterima kasih lah pada siapa yang menjemput saya, Cip, siapa nama Cip Aziz Aziz, Tuan Mio dengan siapa, Khairil saya bunyi tu Khairil. Okey, okeylah, saya sebenarnya pengalaman saya tak banyak lah macam Abang Aziz kita ni kan. Abang Aziz pula, Abang Alif kita ni. Sebab dia pun bermula daripada awal. Saya lambat. Saya dulu masa saya kecil saya tak pandai melukis pun. So saya punya bakat ni mula digilap masa belajar dululah. Bermula zaman diploma tu dulu tahun 2005 kot. Saya pun tak lupa dah. Diploma, habis degree 2009 dan habis je belajar ambil fine art tu. Saya terus masuk ni lah Animasia Studio lah, saya jadi animator kat situ. And then selama 2 tahun sharp kot. And then saya berpindah ke Expedia pula selama beberapa tahun pun jadi animator juga.
kat situ saya banyak dapat pengalaman macam mana industri animation macam mana kat Malaysia. And then lepas tu saya join kat IU pula jadi animator juga sekejap. Lepas tu jadi storyboard artist untuk beberapa bulan. And then disebabkan ada masalah saya punya rumah dengan studio KRU tu sangat jauh, so saya terpaksa menghentikan diri. So bila dah berhenti tu saya try pula dekat Big Bunker yang sekarang ni tengah buat kata hooligan tu kan. Saya jadi senior animator dekat situ untuk beberapa tak ada sampai beberapa tahun, dalam 3 tahun jugalah. Dan sebelum PKP tahun lepas saya berhenti lah sebab saya ada masalah kesihatan sikit. Saya ada tak boleh berjalan, sakit kaki semua, lepas tu kencing manis semualah. Memang tahun penghujung 2019 sampai 2020 tu memang sepanjang tahun tu memang saya tak boleh buat kerja yang lebih lah. Tak macam sebelum ni. Saya dulu saya banyak ambil freelance, saya banyak ambil job-job yang agak mustahil untuk disiapkan dalam masa terdekat. Saya masa tu memang agak tamak lah, saya tahu. And then bila dah sakit tu memang saya dah slow lah. Saya ambil kerja pun yang saya boleh buat lah. So sepanjang 2020 tu saya hanya mengajar dan buatlah freelance sikit. Saya ada join buat komik dengan PTS untuk beberapa buah antologi lah. So untuk bermulanya saya join buat komik kan. Mulanya tu bila kawan-kawan saya dekat Animasia lah ajak saya join satu group ni, nama dia Project Fear. Dekat situ saya start lah. Sebenarnya saya tak pernah buat komik pun sebelum ni. Saya berangan je banyak. So dari situ lah saya buat komik sampai berapa tahun sampai sekarang lah. Saya dah buat satu buku personal komik lah, itu Spender Boy, untuk beberapa orang yang tahu lah kan. Dan dah banyak dah release ada tiga buku yang panjang lah. Saya nak cakap 3 buku full komik orang kata. Tapi ada sambungan lagi. Untuk sambungan ni sekarang dah ada origin nombor 1, nombor 2 kan. Nombor 3 ni dah kita tunggu print lah. Tapi masalahnya print sekarang PKP kan. So tak boleh buat apa. Ada sangkut sikit je tu. Sebab sebelum ni ada satu kedai print tu dah hantar kat situ tapi tutup pula company tu. Kedai print tu tutup terus. So tak boleh buat apa. Itu satu-satunya kedai yang saya suka lah sebab dekat. Dah lah dekat, lepas tu cepat pula tu dia buat. Tapi tutup pula sebab PKP kan. And then satu lagi yang siri yang saya tengah buat sekarang ni, sebelum tu dah ada tapi siri ni dia universe dia lebih kepada ni lah, zaman-zaman 90s lah. Itu Jembalang Squad lah saya tengah buat sekarang. Yang first release tu adalah siapa dah ada ni, Pendekar Keris Terbang lah. Tapi ni nanti saya akan remake balik tau, insyaAllah. Remake dia sebab yang ni dia 100% lukis on paper. Sebab remake nanti saya akan buat dalam fully digital lah. Saya rasa digital lagi cepat lah buat. And then selain tu sekarang ni selepas saya berhenti dekat Kata Hooligan tu, saya dah cakap ni kan, saya dah start mengajar semua. Tapi in the same time saya still buat komik juga dengan PTS lah, antologi. Dan even sekarang pun masih ada lagi yang saya tengah buat. Tak hantar-hantar lagi tak siap lagi. And then untuk selain itu juga saya akan ada buat ni lah YouTube channel lah. Tapi sekarang saya punya YouTube tu dah senyap lah. Dah krik-krik lah sekarang. Dan saya rasa itu saja kot untuk pengenalan saya. Saya tak berapa banyak sangat macam Abang Alif tadi lah. Okay, saya ada soalan lah berkenaan tentang Spender Boy tu. Itu memang rasanya kalau rakan-rakan industri pun memang tahulah sebab kita nampak Spender Boy tu pun pertama kali saya jumpa pun saya jual di Pesta Buku, betul? Ada saya jual di Pesta Buku. Tapi sebelum Pesta Buku dah jual lah, dia event-event kecil je. Yang Pesta Buku dia official. Saya pertama kali jumpa lah, masa saya pertama kali jumpa Spender Boy tu di Pesta Buku.
nak tanya dia sebenarnya siapa yang terbitkan, ada di under apa-apa company ke ataupun memang sendiri je? Oh, untuk Spandember tu memang saya sendirilah. Mula-mula dululah. Ah, Lepas tu adalah satu entiti yang tolong producekan. Lepas tu pula dah tukar kepada satu lagi producer pula, publisher. And then dia pula terbitkan. Itu yang keluar dekat apa nama tu? Dekat Pesta Buku tu. And then lepas tu senyap. Senyap kenapa? Mungkin sebab editor pun dah tak ada kan, dah tukar. So sebab publisher tu pun lebih kepada ni sebenarnya, apa nama tu, dia buat novel, dia tak buat komik. So editor yang handle komik tu dah berhenti, so tak ada siapa nak handle. So dia sangkut kat situ lah. jadi untuk yang buku yang seterusnya keempat buku Thunderbolt yang ke Sekarang ni yang yang fasa ketiga. yang ketiga, yang sangkut ni yang dekat nombor 3 lah. Yang tu akan diterbitkan sepenuhnya sendirilah oleh Sendirilah. Nanti even yang sebelum-sebelum ni pun saya akan terbitkan balik lah, tapi versi yang lebih update lah. okay. Pendekar apa, keris terbang tadi tu kan, itu saya tak tahu sebelum ni jual di mana, tapi saya beli waktu di Anifest Ya. 2017. Itu pertama kali keluar tu. Itu pertama kali keluar dan habis kat situ je. Dan akan ada versi baru lah. Okay, tak apalah. Nanti saya memang suka sebenarnya bila ada macam artis-artis kita yang buat buku indie macam ni kan. Dia buat satu, lepas tu nanti mungkin nama dia akan naik lagi kan. Lepas tu nanti dia buat terbitan yang baru. Jadi harga yang buku yang lama tu dia jadi langka lah kan. Dia jadi rare. Jadi bagus untuk kami lah, kolektor, supaya boleh jual nanti waktu emergency kan. Okay, jadi untuk kurang je. Tapi itu betul kan? Jadi bagus, korang buat lagi versi baru, publish lagi, buat bentuk lain ke supaya ini yang first tau, ini yang first ni. Saya jumpa sendiri dengan pelukis dia. Okay. Macam ni saya tak dapat lagi tantangan ni kalau macam ni. Sebab nak jumpa orang ni tak dapat jumpa lagi. Lepas tu sekarang Pesta Buku pun dah tak ada. Jadi memang tak jumpa lagi. Jadi kita kembali kepada kita punya orang kuat. Sebab saya bawa ni sebab saya nak tanya lah. Macam tadi dengan Pak Angah Halid kita tanya tentang produk dia ataupun buku komik dia yang orang ramai kenal lah. Jadi untuk kita punya orang kuat pula, memang buku orang kuat ni lah. Jadi kita nak betul. Kalau ada yang tak dapat baca pun buku ni, mungkin akan kenal Alif ni, dia buat buku ni sebab Wanzu selalu komen kan. Kami mahu orang kuat kan. Jadi benda tu membuatkan terkenal lah kan. Okey, jadi nak tanya orang kuat ni macam mana bermulanya sebenarnya cerita ni? Ada kat dalam ni, dia ada tulis. Tapi saya nak Abang Alif dah cerita lah. Saya yang ada buku ni adalah cerita dia, tapi kita nak share berkenaan mana bermulanya orang kuat ni. Antara karya yang dikenali, orang kuat adalah Alif. Alif adalah orang kuat. Okey, silakan. Okay lah, ini komik orang kuat ni saya buat masa saya masih lagi belajar di IKMPJ. Waktu tu usia saya dalam sekitar 18-19 tahun macam tu lah, 19-20 tahun macam tu lah. Dan boleh dikatakan 90% komik dalam tu saya hasilkan, saya lukis di perpustakaan IKMPJ, Institut Kemahiran Mara Petaling Jaya. Lama sangat dah, itu zaman saya masih belajar lagi. Dan sekarang saya dah kahwin, anak 3, orang masih lagi bertanya pasal komik orang kuat. Dan komik ni kalau perasan dia banyak diinspirasikan daripada watak Superman. Dan kebetulan waktu itu siri TV Smallville tengah hangat, tengah top. Jadi saya ada pengaruh Smallville tu sangat mempengaruhi komik orang kuat tu lah. Macam mana dia dapat power, macam mana mak bapak dia mendorong dia menjadi superhero. Dan waktu tu memang saya naik share lah nak menghasilkan komik ataupun cerita yang setanding macam Smallville. Konon-kononnya. Dan kenapa, ni ramai yang tanya kenapa komik orang kuat ni dah lama tak ada yang baru kan. Sebab dia punya musim minat saya tu dah berubah. Itulah masalah saya ni. Musim Smallville tu dah tak ada. Jadi semangat nak menghasilkan kembali komik orang kuat yang seterusnya tu masih ada, tapi tak sekuat masa saya mula-mula dulu menghasilkan komik orang kuat. Itulah puncanya. Tapi storynya dah ada. Saya pernah mengarangnya dalam cerita pendek, dan saya juga ada buat dalam versi novel. Tapi novel tu lebih kepada macam alternate earth lah, ataupun kalau dalam Marvel Universe dia dunia lain lah kan. Ada banyak lah. Dan ada juga usaha untuk menghasilkan komik orang kuat dalam antologi Komik M. Tapi itulah,
Walaupun proposal tu dah diluluskan, tapi saya tak dapat nak spend masa nak melukisnya tu. Sebab saya sibuk dengan kerja-kerja lain. Itulah sedikit kenapa komik orang kuat masih tak ada yang baru. Jadi maksudnya sebab minat kecenderungan tu berubah lah. Macam sekarang lebih kepada minat wrestling macam tu. Tapi sebenarnya boleh je orang kuat tu kita buat legacy seterusnya ke kan. Orang yang minat orang kuat tu sekarang ni in real life dia adalah wrestler ke. So dia pakai topeng orang kuat. Boleh buat legacy tu. Itu saya lah. Tapi mungkin idea tu anak Alif lagi power kan. Jadi sebab apa saya mention orang kuat ni bukan mungkin ada yang tanya kat itu bukan komik indie kan, publish pun kat komik M, bukan kaleng-kaleng kan. Tapi sebenarnya dekat belakang ni memang ada cerita macam mana Tuan Alif ni bermula orang kuat ni dia buat self publish dulu. Dia cetak sendiri. Memang also orang kuat ni origin dia adalah daripada komik indie yang mana memang tengok pun memang kita ingat budak berapa tahun umurnya kan buat cover depan. Dia ada tunjuk kat dalam ni cover depan kulit muka hadapan versi indie, versi independent. Jadi saya nak cerita sedikit lah, maksudnya pengalaman saya membaca buku ni. Jujur saya cakap lukisan dia memang buruk. Lukisan dia memang minta maaf saya cakap. Memang lukisan okeylah buruk sebenarnya. Lukisan dia bukan saya nak merendahkan, tapi sebenarnya lukisan dia biasa saja. Maksudnya biasa saja, tapi ini adalah pertama kali saya baca buku yang panjang ni saya tak berhenti. Maksudnya daripada komik M ni saya pertama kali saya baca sampai habis tanpa menghiraukan lukisan dia yang biasa tu. Bukan buruk lah, biasa tadi tu. Mungkin level sekarang dia dah berbeza lah. Ini saya tak tahu ni tahun 2000 berapa punya orang kata masa tu mungkin sekarang dah makin improve kan. Tapi memang saya cakap saya kagum macam mana sebab kadang-kadang ada buku tu kita baca kita akan dapat smooth reading tu. Saya tak tahu betul nak dapatkan, tapi dia bukannya terlalu hebat kan, tapi kita semua reading dia buatkan kita nak tahu story tu sampai habis tu, rasa macam lepas tu sampai habis satu ni jadi macam wah patutlah brother ni jadi idola. Sebelum tu saya tak kenal pun Alif Aziz, tapi lepas saya baca buku dia macam lah aku baca sampai habis lah, siap baca pasal cerita dia sampai ujung. Jadi saya kat situ saya jadi kekaguman lah sebagai orang yang tak pandai melukis langsung macam saya yang fokus solely buat cerita. Jadi kat situ saya macam ada kekaguman macam mana nak buat komik yang sangat-sangat macam orang kata bila baca tu jiwa dewasa kita kan, bukannya jiwa kanak-kanak lah, dia lebih kepada jiwa dewasa kita dapat feel komik tu punya origin watak dia. Jadi baru sekarang dapat tahu dia adalah pengaruh daripada Smallville apa semua tu. Itu penting tau, sebab kita macam nak tahu daripada mana dia orang dapat inspirasi, idea. Contohnya macam Spender Boy juga. Ini pun saya nak tahu juga. Sebenarnya kalau Spender Boy, daripada mana inspirasi Spender Boy tu? Takkan memang tertengok Spender tu terfikir nak buat Spender Boy kan? Macam kita ingin tahu benda-benda macam tu. Kalau boleh ceritakan sedikit bermulanya Spender Boy tu. Silakan Pak Nyak Alif. Sebenarnya idea Spender Boy tu dia random sebenarnya. Dia bukan macam kita macam plan tak ada. Dia sebenarnya random. Saya tak tahu benda ni berjaya tau, sebab saya masa tu saya nak bikin satu story yang tak sama macam orang lain lah. Contohnya dia macam ni lah umpamanya. Banyak buah oren, tiba-tiba ada satu apple kat situ. Maksudnya macam tu lah. So untuk story Spender Boy ni saya nak buat satu story pasal superhero yang bukan superhero tapi dia berangan like superhero, tak ada power pun. Dan dia bagi dia lagi banyak kekurangan, dia bisu. Dan sebenarnya benda ni untuk mencabar diri juga. Macam mana aku nak buat cerita yang dia nak jadi superhero tapi dia tak boleh cakap, dia tak boleh ni. Dia macam cabaran jugalah. Dan tak tahu pula benda tu berjaya tau. Maksud saya berjaya ni macam orang nak tahu agak cerita ni macam mana. Saya ingat dulu first saya buat dulu buku ni siapa ada lagi yang dah lama dah ni. Time ni pun sebenarnya konsep saya buat ni pun bukan komik tau asal dia. Dia lebih kepada buku cerita kanak-kanak, tapi dia lebih kepada the dumb side lah, bukan dark side, dumb side. Maksudnya macam bukan cerita kanak-kanak yang memberi ke arah bukan saya kata negatif, tapi dia still positif, tapi dia macam still merangkak nak ke positif lah. Dia bukan terus habis cerita tu macam tu tak ada. And then bila idea Spender Boy ni ramai yang macam kenapa tak ada origin lah.
Dari situlah start lah yang komik origin pula. Yang bila dah start origin tu, dari origin tu saya plan, yang itu saya plan. Macam mana starting dia, macam mana nak ni, macam mana dia punya muncul dia, macam mana dia boleh jadi macam tu kan. Macam buku yang saya buat tu, dia cari kucing dia je. Dan itu pun random, saya pun tak plan pun dia nak cari kucing. Sebab biasanya kalau kita tengok cerita superhero yang dulu-dulu punya kan, contohnya macam apa, sorry cakap Kick-Ass tahu tak? Komik Kick-Ass dia kan superhero yang tak ada power kan, tapi disebabkan dia tak ada benda nak buat, dia selamatkan kucing kan, apa pokok lah apalah. Lebih kurang macam tu lah Spider-Boy, tapi dia cari kucing dia. So saya ubah lah cerita yang, bukan ubah lah, at least saya plan lah dia punya origin dia kan. Spider-Boy ni siapa, dah ada nama, dulu tak ada nama. Lepas tu dengan kucing dia, apa specialnya kucing dia tu, memang saya kena plan lah, lama juga plan sebenarnya, sampai buku tu pun saya buat separuh-separuh, jual pun separuh-separuh, sampailah dia jadi full comic kan. Macam tu lah. Secara random, sebenarnya memang random lah, tak ada macam aku buat ni masa aku tengah berak ke, tak ada. Dia terus happy masuk, aku lebih letak ni. Even design Spider-Boy tu pun sebenarnya saya ambil daripada design masa saya degree dulu lah. Degree dulu saya ada satu baju tau. Baju tu memang warna hijau, tapi ada logo, bukan logo, dia ada gambar Spender kat tengah tu. Lepas tu bila saya pakai, orang kata, Spiderman kan. Dari situ lah starting dia. Saya okay, ni pun satu. Untuk orang yang boleh buat cerita yang bagus, tu kagum lah. Macam cerita ni kan, pembacaan kita pun best macam orang kuat. Tapi untuk orang macam Pak Ngazib ni pun, itu suatu orang kata kelebihan untuk buat cerita random. Kalau macam sebelum ni, Wirakera pun, pelukis dia pun yang kita punya sesi sebelum ni, dia pun sama juga kongsikan dia buat story tu daripada jiwa tau. Dia nak ceritakan macam mana ada orang yang melukis ataupun membuat cerita ni, dia buat ikut flow apa yang dia rasa, apa di jiwa. Jadi lebih kurang macam yang buat random je lah. Dia macam tak ada plan, tapi dia boleh jadi sesuatu yang buatkan orang rasa macam seronok untuk dibaca, ataupun kalau macam benda tu kita tonton pun seronok untuk ditonton. Sebab sekarang ni banyak sangat benda yang identical. Idea ni dah, orang kata konsep dia dah berulang. Jadi bila sekali-sekala muncul komik yang random macam Spider-Boy ni, itu yang akan membuatkan kita rasa teruja dan gembira. Kadang-kadang dia menggelitik kita tanpa sedar kan. Dan satu lagi kelebihan bila saya baca, saya ada baca dalam antologi zombie. Kalau tak silap zombie yang ada Pak Halib, ada komik di situ. Macam zombie ke Aku Kau Hantu, saya pun lupa. Tapi Aku Kau Zombie, antologi daripada komik M. Ada tak Pak Halib untuk Aku Kau Zombie 2? Ada. Saya baca yang tu lah. Saya baca. Jadi saya nampak antara kelebihan ni adalah lukisan Pak Nghalib ni, dia pada ekspresi dia tu lah. Saya tak tahulah. Saya pun bukan orang yang pandai bernilai lukisan sangat, tapi ekspresi dan feel dalam dia punya komik tu sampai dengan baik lah. Itu salah satu lah. Itu daripada saya punya pendapat pembaca yang biasa ni kan. Okey, jadi itu dua karya yang kat sini pun ada kawan-kawan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, selamat datang semua. Ada juga kawan-kawan yang komen dua orang kata dua karya yang dikenali lah mereka tadi, Orang Kuat versus Spider-Boy, Orang Kuat x Spider-Boy. Nampak dah mula petition pula kan, beramai-ramai Orang Kuat patut bertemu dengan Spider-Boy ni. Dan mereka berdua harus ada adventure yang random. Okey, jadi kita juga didatangi oleh kita punya saudara Amir daripada Animas. Alhamdulillah duduk alih sihat dan mampir malam ni. Terima kasih kerana sudi untuk hadir. Kemudian jemputan kita yang minggu lepas, pagi papa pun kata mohon bagi kawan saya Alif Orang Kuat cakap lama sikit. Dia pula request. Yang lepas dia bercakap tak ada siapa pun nak dengar dia bercakap lama, jadi mungkin dia cuba request lah. Okey, tapi memang kita nak tanya soalan sebenarnya kepada Tuan Alif kita berkenaan tentang karya-karyanya yang dia buat dengan orang kata syarikat kat luar tu apa semua, macam mana boleh bermula, di mana mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita ni yang mungkin sekarang ni cuba untuk meluaskan, jual dekat orang-orang kita tak nak baca komik dan BKP ni agaknya, ataupun mereka pun macam kami ada benda yang penting. Jadi mungkin perkongsian Tuan Alif ni mungkin boleh kongsikan bila bermulanya orang kata
macam mungkin melalui platform apa ke, secara simple je lah kepada mereka ni, mungkin ada yang nak mula untuk buat commission dengan luar negara ke apa nasihat Tuan Alif, dan berdasarkan buku-buku yang dah terbit tu boleh kongsikan juga pengalaman sendiri untuk berkarya untuk orang luar tadi tu. Silakan Tuan Alif Firdaus. Terima kasih. Sebelum tu saya nak bagi tu pada Encik Fagi Papa. Maaflah, aku ni tak pandai bercakap. Aku cakap pendek-pendek je. Nak tambah sikit pasal yang komik orang kuat tu, aku nak tambah, selain daripada Smallville, kenapa aku boleh dapat lawak-lawak yang bersahaja dalam komik tu, sebab waktu tu siri TV animasi Futurama tengah hit dekat TV. So, banyak pengaruh lawak-lawak ala-ala Futurama, lawak-lawak selamba macam tu. Itu tengah malam kan? Betul-betul. Ditayangkan tengah malam. Itu saya tengok. Saya boleh tengok juga tu. Tu kartun dewasa tu. Budak-budak tak boleh tengok. Jadi kalau aku nak pakai balik lawak yang macam tu kan, aku kena tune sikit lah. Kena tengok balik cerita-cerita lawak macam Futurama kan, Simpson kan. Baru aku boleh dapat tune balik tu buat komik macam tu. Okey lah, ni berbalik pada soalan Khairil tadi. Pasal macam mana nak masuk ke pasaran antarabangsa. Aku sebenarnya masa aku bekerja di Comic M lagi, sebelum ni aku bekerja di Comic M dalam sekitar tahun sampai tahun 2013 kot. Macam tu lah. Masa tu aku dah hampir-hampir buat banyak side projek lah. Untuk projek-projek buku, projek-projek buku kanak-kanak, animasi. Dan masa tu aku banyak berjumpa dan juga berkenalan dengan penulis dan juga animator, pengarah animasi, konsep artis yang buat freelance yang macam apa yang aku buat sekarang. Dan daripada projek-projek yang aku buat dengan diorang, aku belajar banyak benda lah. Macam contoh kalau aku buat projek kartun animasi, aku belajar lah cara-cara nak buat storyboard, nak buat prop. Kalau macam nak buat buku kanak-kanak, aku belajar cara-cara nak buat buku, buat layout. Layout tu aku dah belajar dekat Comic M, tapi ni apa yang orang luar punya style lah. Kita belajar macam mana pasaran, marketing dan lubang-lubang nak masuk buku tu macam mana kan. Dan dia punya step-stepnya tu aku banyak belajar melalui aku punya klien-klien sebelum ni lah, pelanggan-pelanggan aku sebelum ni. Dan banyaknya belajar secara street belajar lah, belajar secara pengalaman dan juga try and error. Dan dia untuk masuk pasaran antarabangsa ni, yang aku nampak untuk fokus kepada komik yang popular sekarang ni adalah webtoon lah, untuk webtoon. Tapi sayangnya aku ni bukanlah pelukis komik webtoon, jadi tak dapat nak share banyak-banyak pasal tu. Nanti kita boleh serahkan kepada yang lebih pakar lah. Dan apa yang aku boleh kongsikan di sini adalah Amazon lah, pasaran Amazon. Amazon ni dia untuk komik, secara jujurnya komik ni dia tidak begitu banyak dia punya permintaan. Tapi untuk buku ilustrasi kanak-kanak itu banyak. Alhamdulillah itu banyak. Buku-buku aktiviti pun banyak. Alamak ada gambar pula. Jadi nak masuk pasaran Amazon ni senang je, bukan susah pun. Dia yang step yang payah tu masa setting permulaan itulah. Macam mana kita nak linkkan dengan Icon Bank, macam mana kita nak lepaskan diri daripada tax Amerika kan. Dia ni Amerika ni dia tax bagi tinggi. Macam mana kita nak dapatkan green light lah daripada Amazon supaya kita boleh masuk pasaran diorang. Dan bila kita dah setting account tu, alhamdulillah senang je, kita nak masuk buku apa pun boleh masuk. Dan dari segi ISBN pula, kita boleh masuklah ISBN daripada Amazon sendiri ataupun Malaysia sendiri. Dua-dua tu ada kelebihan masing-masing lah. Itu nantilah, kalau itu lebih teknikal. Next time nanti kita akan cerita pasal yang ISBN tu. Lebih kurang macam tu lah. Terima kasih atas perkongsian. Yang saya dapat tangkap tadi lah, sebab kadang-kadang kita belajar sesuatu tu daripada orang industri. Jadi tadi bila cakap belajar daripada klien tu pun, itu menunjukkan sebenarnya kadang-kadang ada benda-benda yang rahsia-rahsia ataupun tips-tips yang bagus ni boleh datang daripada sesiapa saja. Mungkin datang daripada klien yang kita pernah bekerjasama, orang yang minta kita lakukan sesuatu. Mungkin dia ada pengalaman yang lebih di bahagian bidang marketing, bidang international, sale semua. Jadi dari situ kita boleh belajar. Jadi anda semua di luar sana boleh dengar nasihat beliau tadi. Kalau kita berkawan-kawan dengan ramai orang, klien ke siapa saja, kat situ kita mungkin boleh menimba lagi banyak ilmu lah
di luar daripada rakan-rakan industri yang kita kenal pun boleh, asalkan benda tu yang betul lah, jangan kena scam pula kan. Okey, sebab itulah kita bawakan kita punya hotel untuk berkongsi cerita tadi tu. Kemudian ada juga ni soalan daripada kita punya Sifu kan, Muhammad Azhar Mak. Apa soalan yang panjang ni tadi? Saya peminat komik Orang Kuat dan Slender Boy. Bila nak publish komik baru atau lagi test lepas podcast ni crossover multiverse Orang Kuat versus Slender Boy. Tadi rasanya ada kongsi kan, kalau macam Orang Kuat tadi dia kata dah pernah hantar tapi memang dia kata belum ada feel lagi, nak kena study balik. Mungkin lepas ni dia kena study Rick and Morty pula ke kan, sebab Futurama dah habis dah tak ada. Kena study Rick and Morty, ataupun saya boleh suggestkan Final Space, itu pun agak mengarut jugalah tapi masih lagi di jalan cerita yang logik saja kan. Dan kemudian untuk Slender Boy pula sangkut dekat bahagian printing, betul? Maksudnya buku tu ada masalah sebab printer yang print tu tutup kan sebelum PKP ni, betul tak? Boleh confirm yang balik. Jadi itu yang buku yang terkini lah, tapi ada hikmah di sebalik tu sebenarnya. Bila saya tengok balik, saya refer balik dengan isteri saya kan, dia bila tengok cerita yang Sambungan yang nombor 3 tu, dia ada sedikit dark lah. So macam, sebab saya bayangkan, saya terfikir apa tau, pembaca saya dulu semua dah membesar kan, so saya ingat cerita tu agak sedikit adult lah. Tapi bila saya bincang-bincang dengan isteri saya, dia kata tak sesuai ni sebab budak-budak still ada kan. So saya terpaksa ubah sikit lagi lah. So kena take time lagi benda tu. Tapi yang dark tu dah settle dibuat, dah habis dibuat. Itu dah nak print dah, tapi bila fikir nampak. Ini kalau kolektor dengar, dia akan kata okey, ni yang orang kata unreleased version ni, nanti in future boleh keluar ni. Unreleased, the darker side of jadi maksudnya betul, memang printing ni adalah something yang kita dah cakap sebelum ni. Orang kata memang tengah PKP ni kan. Okey, maksudnya dah ada buat versi baru lah yang lebih friendly. Dibikin balik lah benda tu, dia bagi slow sikit lah, bagi nampak kekanak-kanakan sikit lah. Betul. Sebab dia terlalu ganas sebenarnya. Sebab kalau komik ni ramai orang akan sentuh jugalah. Sebab saya pun dulu pergi ke sekolah-sekolah. Antara yang dicakapkan adalah tentang macam mana komik ni, kalaupun kita kata buat komik untuk orang dewasa, tapi apabila dia masuk orang kata pasaran mass market dan budak-budak pun akan orang kata terdedah juga. Jadi orang akan salahkan orang yang buat instead of orang kata kenapa tak dipantau kan. Jadi ini salah satu cara untuk menangani. Mungkin ini boleh orang kata jadikan iktibar juga lah untuk kita punya yang muda-muda ataupun yang masih lagi belum pernah publish apa-apa kan. Kalau anda rasa untuk mass market, mungkin anda akan tahu yang kita perlu kata ada batasan dia, ada sesuai supaya boleh buat dengan idea dewasa tapi perlu juga sesuai untuk kanak-kanak ke remaja untuk baca. Jadi apa lagi yang Alistair tak buat lagi? Apa benda baru nak buat ke? Ada projek baru di pasaran Amazon ke? Okey. Sekarang ni Pak Ngah Alik lebih kepada nak buat konten animasi di YouTube atau lebih kepada komik atau lebih kepada benda baru nak dibuat? Maksudnya sebenarnya saya nak tanya segi-segi international tadi tu. Sebab saya dapat tahu yang pasal Cartoon Hooligan tu, sebab tahu saya memang Cartoon Hooligan ni memang dekat luar negara pun orang dah kenal kan. Nak kena beli baru lah ni. Dia punya tu dah mula. Okey, maksudnya boleh ceritakan tak pengalaman di sana? Itu rasanya bekerja untuk orang kata produk international lah kan, sebab kan saya rasa Cartoon Hooligan ni sebelum saya tahu dia produk Malaysia pun saya ingatkan dia memang orang luar yang buat. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman kita bekerja dengan syarikat yang buat Cartoon Hooligan tu. Dia sebenarnya bukanlah syarikat yang besar, dia kecil je sebenarnya. Dia memang fokus on YouTube. Tapi in the same time dia ada dapat job daripada luar jugalah. And then saya ingatkan benda yang apa yang dia buat tu kan parodi. Saya pun risau kan, dia kena saman ni. Tapi rupanya memang dia macam ada green light jugalah sikit. So bolehlah buat. And then apa lagi soalan tadi? Maksudnya pengalaman bekerja di sana lah. Sekadar nak tahu. Pengalaman tu sebab dia macam kita pergi kerja office biasa je. Dia macam, dia sebenarnya pada awal bukan kemunculan, dia jadikan studio animasi tu
hanya beberapa staff je, saya, bos dengan seseorang lagi pembantu dia 3 orang je. Lepas tu pembantu dia pun berhenti, tinggal 2 orang, saya dengan bos saja masa tu. Dalam beberapa bulan lah. Lepas tu bila dah ada duit sikit je, dah ada duit sikit boleh dia ambil staff lain lah. Sampai sekarang dah ramai dah. Tapi saya dah berhenti dah, nak buat macam mana. Tapi dia Jadi punya kalau dia tak punya bukan sebab kalau macam di sana kata yang animate satu orang ni ke ataupun macam tak ramai tu yang buat animasi, yang melukis, adakah dia siapa? dia macam mana? Yang animate tu memang saya lah. Lepas tu yang selebihnya macam bos ni, dia akan apa, macam mana cakap, apa yang saya animate tu dia akan masuk dalam After Effects lah. Seperti yang apa final yang kita tengok dekat YouTube tu, itulah dia. Tapi sekarang memang kata hooligan ni kalau anda di Facebook pun anda boleh cari, dan memang ada juga di Facebook. Sebab saya pun dah tak tengok kat YouTube dah. Sebab dia memang di suggestion dekat video, dah ada di Facebook juga macam ni. Boleh tengok di Instagram. Dan kalau suara tu dia orang ambil orang luar lah. Sebab antara sebab yang menyebabkan saya ingatkan kata hooligan ni international punya ni, sebabkan dia punya suara yang bercakap tu memang dengar orang putih kan. Yang ni apa untuk suara apa voice over tu dia memang ambil orang luar. Tapi voice over tu memang dia buat awal-awal lah. Itu mungkin yang kita boleh pelajari lah antaranya. Macam kalau buat YouTube macam ni kan, mungkin bila buat suara macam tu dia lebih, yalah YouTube tu bukan tak nampak lah macam Malaysia, dia akan nampak international dan market tu lagi besar lah. Kalau kita bertanya tentang Alif, kata Pak Ngah punya YouTube pula, boleh beritahu tak dia orang apa dia YouTube ni? Sebab saya pun tengok ada animasi yang dibuat untuk YouTube Pak Ngah sendiri kan. Mungkin boleh kongsikan kepada mereka semua. Kalau nak tengok. Saya punya channel ke? Apa soalan ni? Saya punya channel ke? Nama channel lah. Untuk saya punya channel tu Ruang Sempit Studio lah. Tapi sebenarnya dah beberapa bulan tak upload video sebab ada masalah sikit. Saya dulu paling last hantar video tu masa bulan 4 lagi sebab ada ni lah problem sikit dekat channel tu. Bulan 4 masih tahu animasi. Saya dulu kalau ikutkan channel tu bukan pasal animasi pun. Dia channel tu dia lebih pada rojak lah. Ada unboxing, ada game, ada ni. Tapi baru-baru je ujung tahun 2020, tahun lepas lah. Time tu saya dah sakit lah time tu. Kan time tu saya buat sculpture lah. Lepas buat sculpture tu saya macam tak tahu nak buat apa. Saya punya channel tu saya buat pasal yang scammer lari panjat pagar ke. Pasal saya buat lah animasi simple je sebenarnya. Asal tu untuk bukan untuk YouTube pun. Itu suka-suka je dekat Facebook kan. Lelah ada orang ni saya ada kenal lah seorang kawan lama kat situ, Art Donivia ke, dia kata dia cadangkan apa kata animasi dia kau panjangkan, kau try letak dekat YouTube. Dia kata confirm memang ada orang tengok, dia kata kan. So bila saya buat rupanya alamak ramai pula yang tengok. Dari situ saya buat keputusan lah, okey lepas ni aku nak buat animation je lah. Itu pun tak adalah animation berat-berat sebab saya pun tak boleh buat kerja banyak sangat. Nak kena jaga kesihatan juga. Saya pun sebelum ni memang tak boleh buat kerja sangat tau. So saya buat benda yang simple je lah, buat benda-benda yang boleh buat benda yang lebih cepat lah. Itu je sebenarnya. So untuk yang terbaru nanti sebenarnya saya tak ada video baru dah. Ada video tapi saya tak upload lagi sebab saya punya channel tu ada masalah. Nantilah tengok macam mana. Faham. Okey. Jadi kalau anda semua nak tengok, ini personal je lah, Pak Ngah Alif. Ya betul. Yang kata hooligan tadi itu adalah syarikat yang pernah dia bekerja, orang kata yang memang popular lah di YouTube untuk buat animasi. Kemudian saya pun ada tengok sketch-sketch kat situ, apa semua boleh tengok juga kat situ. Kebanyakan animasi popular macam dia buat, orang kata berdasarkan watak-watak hero yang popular lah. Tapi kalau anda nak pergi Pak Ngah Alif punya, memang personal punya adalah Ruang Sempit Studio. Dekat situ ada dia punya, boleh subscribe lah. Boleh tengok dia punya animasi yang dia buat dekat situ. Jadi kita nak tengok soalan-soalan daripada kita minta tolong Cip untuk keluarkan soalan-soalan daripada kita punya viewers yang setia bersama kita ni sampai ke hujung. Nak orang kata nak mencedok orang kata kisah-kisah dan tips-tips. Sekarang Pak Alif rumah lebih kepada nak buat konten animasi YouTube atau komik atau maksudnya lepas ni
Pandangan Alif lebih kepada komik atau animasi? Yang mana satu tu sebenarnya? Sebenarnya Tak ada untuk sekarang ni saya sebenarnya lebih kepada ni, sebenarnya saya dapat job banyak freelance comics lah setakat ni lah, dan banyak buat illustration juga, itu cari makan ya. Tapi untuk animation tu sebenarnya fokus pada YouTube lah. Tapi YouTube tu lah saya kata tadi, saya kena hold dulu sebab saya kena settle dulu komik saya yang tengah pending. Okay. Maksudnya sekarang banyak buat komik lah, freelance pun komik. Semua freelance ada komik sendiri lagi. Faham. Okey, ada soalan daripada okey, boleh. Dah banyak benda Alif Studio dah study. Apa lagi? Alasan tak keluar komik baru orang kuat. Peminat marah boleh bikin Rumble. Okey, ini soalan otai kepada otai. Jadi mungkin ada jawapan yang kalau nak jawab style-style wrestling pun boleh, tak ada masalah. Buat suara garau ke kan. Okey, boleh. Silakan kita punya Alif untuk menjawab soalan kontroversi ni. Suara tak dengar. Suara Alif balik suara. Lupa nak unmute. Dengar tak suara? Allah. Okey. Ulang balik. Apa Muhammad Azhar ni kami panggil Tuan Guru Muhammad Azhar Abdullah. Dia ni level-level guru ni, hampir-hampir level-level ulama wali-wali komik ni. Tak beranilah saya nak jawab kasar dengan Encik Azhar. Jadi apa yang Encik Azhar komen tu betul lah, saya setuju. Benda-benda macam ni kalau lama tak buat, nanti lama-lama orang macam dah tak ambil minat dah, ataupun orang marah. Cuma macam tadilah alasannya, sebab sekarang ni saya lebih berminat nak buat benda-benda yang lain lah. Itu dia. Macam sekarang ni kalau perasan saya lebih buat, kenapa saya buat 40 buah buku tu? Sebab kebanyakan buku-buku yang saya hasilkan buku yang pendek-pendek. Buku yang pendek-pendek. Sebab kalau kita nak jual pasaran luar, orang kadang-kadang kalau buku berilustrasi, diorang tak pandang buku tu tebal mana. Diorang tengok ilustrasi tu cantik ataupun tidak, harga tu okey ataupun tidak. So untuk kalau buku kanak-kanak paling tebal pun dalam 48 muka surat. Kalau standard 24 muka surat. Macam sekarang yang korang tengok dekat Shopee ni, dia lebih kepada pasaran Malaysia lah. Kebanyakannya kalau perasan salah satu buku kat Shopee tu saya jual buku kartun motivasi. Buku kartun motivasi tu sebenarnya sebahagian kartun dalam tu, dalam lebih kurang dalam 18 kartun dalam tu pernah diterbitkan oleh Comic Core sendiri. Comic Core pernah edarkan buku tu. Dan saya revamp balik, saya buat dalam 100 kartun, saya compile jadi buku yang lain lah, buku yang baru. Jadi saya banyak buat buku pendek-pendek. Bila dah terbiasa buat buku pendek-pendek, maksudnya buku yang nipis-nipis, jadi macam nak stamina nak buat komik yang tebal tu kan, macam komik orang kuat sebelum ni 100 muka surat, itu dah jadi slow dah. Itu kelemahan saya lah. Dan nak pula sekarang ni saya banyak buat projek advertising, iklan. Macam kalau animasi pun animasi iklan. Baru-baru ni saya buat iklan pasal iklan baju. So kalau saya buat iklan, kebanyakannya klien sendiri dah bagi storyline dah. Saya punya tugas senang je, tukang lukis ataupun tukang animasi, itu je. Tak perlu nak fikir per idea apa semua kan. Jadi otak ni dah terlampau manja sangat. Ambil idea orang, maksudnya orang bagi input kita buat kan. Jadi macam tu. Ataupun dah terbiasa buat cerita-cerita pendek. Memang sekarang ni saya banyak fokus pada cerita-cerita pendek lah. Dan baru-baru ni juga saya ada masuk beberapa kelas untuk membuat cerita pendek, cerita cerpen dan semua kan. Sebab pada saya zaman sekarang ni macam saya, kalau macam saya buat buku sendiri, walaupun saya buat buku sendiri, saya ada hire editor luar. Dan hire editor ni dia kira per page. So kalau page tu makin nipis, makin jimat lah kos saya. Dah terbiasa dah ada buat cerita-cerita pendek. Nak buat cerita panjang macam orang kuat yang dulu tu mungkin ambil take time lah. Itulah jawapan. Jadi harapnya jangan marah lah. Kita punya sifu jangan marah. Jangan marah. Ini tuan guru ni, jangan. Ni level-level tok guru ni. Sikit lagi. Okey, jadi betul kan? Maksudnya sekarang ada belajar buat chapter jugalah. Maksudnya tulis-tulis ringkas. Tapi kalau tengok memang sekarang pun ramai orang macam influencer tulisan-tulisan dekat Facebook tu memang ramai orang follow sebenarnya. Antara tips yang saya boleh kongsikan adalah
sebarkan fitnah ke, itu akan ramai lah orang share dan orang akan komen. Reach dia akan lagi tinggi lah. Kalau ada isu panas je, cuba buat konservasi, tulis panjang sikit, okey. Boleh lah tu. Itu satu tips lah. Bukan tips pada pengalaman lah, tapi tips daripada pemerhatian je. Tapi bukan tak seperti kena ikut lah. Okey, apa pendapat panel-panel mengenai pasaran tempatan kurang menghargai karya-karya tempatan? Sehingga kan kita terpaksa mencari pasaran di luar negara. Jadi ini sebenarnya memang ada juga yang saya jumpa lah. Ada katanya kalau melukis dekat, orang kata melukis untuk orang-orang Malaysia takut banyak sangat isu sensitif bla bla bla. Jadi mungkin Tuan Alif Style kita boleh bagi pendapat lah. Maksudnya memang melukis untuk pasaran antarabangsa tu sebabkan pasaran tempatan tak ada sambutan ke, ataupun bukan sebab tu? Mungkin boleh bagi pendapat pasaran tempatan yang dapat sambutan. Silakan. Tak, sebenarnya ni jawapan saya lah. Saya masuk pasaran luar bukan sebab pasaran tempatan tak ada. Walaupun saya banyak nampak berada di luar, tetapi kadang-kadang saya ada juga buat projek dalam Malaysia. Saya juga pernah buat projek dengan Perpustakaan Negara, dengan beberapa company tempatan lah. Cumanya ialah bila kita bandingkan berapa banyak jumlah company di Malaysia dengan berapa banyaknya jumlah company di dunia, di luar Malaysia, dah tentulah nisbahnya luar negara tu lebih banyak. Jadi nampak seolah macam fokus kat situ, tapi Malaysia pun ada juga buat. Cumanya kenapa nampak seolah-olah syarikat tempatan tidak terima pasaran luar negara, karya tempatan ni mungkin sebab dia lebih kepada in-house punya tema dia orang lah. Mungkin ada satu company ni dia nak tema macam ni, ada satu company ni nak tema yang spesifik kan. Dan juga berkenaan dengan bajet dan banyaklah benda-benda yang berkaitan dengan semua tu. Dan sebenarnya rasanya company tempatan lagi seronok dapat karya tempatan sebab boleh dapat bayaran yang relevan, yang okey, dan juga senang nak berurus niaga kan, nak membincangkan idea-idea tempatan. Cumanya itulah, tak ada isu yang besar lah. Dan saya nak tambah sikit, macam macam mana kartun tempatan boleh diterima oleh luar negara. Macam saya bermula kalau tengok kartun-kartun saya sebelum ni, yang sekarang ni pun kan taklah nampak macam ke arah Marvel ke, tak adalah macam manga ke, biasa je, kartun simple je, mata bulat, gigi jarang kan, hidung kembang. Saya masih mengekalkan strok saya yang lama untuk pasaran luar, sebab benda-benda macam tu kadang-kadang orang luar ni dia suka benda yang berlainan, macam tu. So itulah yang menyebabkan saya begitu banyaklah buat job-job kat luar tu, sebab ada permintaan. So kalau dalam Malaysia pun kalau ada permintaan, saya buat juga. Jadi betul, saya suka analogi yang mengatakan orang kata pasaran luar tu lebih banyak. Dia bukan tak ada permintaan, mungkin permintaan tu tak nampak banyak lah, dan kemudian permintaan syarikat tempatan mungkin orang kata khusus untuk dia punya jenis permintaan saja. Mungkin company yang buat agama dia nak komik dakwah saja. Jadi mungkin nampak macam tak ada permintaan sangat, macam tak banyak, sebab dia orang kata hanya khusus untuk setiap company itu tadi. Tapi bila pergi pasaran antarabangsa, macam kita compare memancing ikan di kolam kecil dan juga di lautan lah. Yang mana hasilnya kat luar tu lagi banyak lah kan. Cuma dia punya struggle tu different. Kalau kat kolam kecil mungkin kita sama kita je, duduk tenang aja dekat dalam sebuah sampan. Tapi untuk memancing di luar, orang kata di lautan antarabangsa tu mungkin perlukan bot yang lebih besar lagi. Kemudian ada pirate kan, ada pula sebelum kita baru nak dapat kita punya income, ada pula pirate yang mencurinya, iaitu taxes kan, cabaran tax daripada negara luar pula. Itu antara benda yang saya dapat lihat lah daripada yang dikongsikan tadi. Kalau pendapat Pak Angan Harith pula berkenaan tentang sambutan karya tu, mungkin sebab saya tengok Pak Angan Harith pun ada pergi ke event-event untuk jual sendiri kan, direct buku Spender Boy ataupun buku-buku indie lain kepada orang ramai. Jadi sebenarnya permintaan tu memang tak ada ke ataupun kurang ke, itu pendapat boleh bagi Pak Angah punya pendapat sendirilah melihat di depan mata. Silakan. Permintaan tu kalau dekat Malaysia saya rasa okey je permintaan kat Malaysia ni, tapi sebab kita buat indie-nya komik kan.
Untuk luar pula saya rasa komik, kalau komik macam Spider-Man tu susah lah kan. Tapi kalau saya dulu pernah join satu kumpulan, bukan kumpulan tau. Dulu company Expedia dulu pernah buat satu uh, bukan komik lah, dia macam majalah tau. Saya pun dah lupa nama, Little Giant ke apa tak. Saya dulu hantar komik dekat situ lah. Bila saya hantar komik dekat situ, dia punya buku tu pula dia jual dekat luar negara tau. Setahu saya lah. And then bila dia jual kat luar negara ataupun dia hantar kat luar negara lah, uh, orang yang kat luar negara tu dia contact saya tau. Dekat situ lah saya dapat job yang kat luar punya. Tapi time tu saya dapat job buat komik dari mana saya pun dah lupa dah. Lepas tu dia bayar lebih bukan apa tau, sebab dia nak saya jadi ghost artist je. So itu je lah yang pengalaman saya dapat job luar lah. And then untuk rasanya macam apa tadi tu, soalan tadi tu, permintaan tu saya tak pasti sebenarnya, sebab saya sebenarnya kalau ikutkan saya tak berapa nak aktif sangat dalam industri komik buat masa sekarang ni kan. Saya tahu saya jual komik pun dekat event. Dekat event pun itu pun saya punya buku-buku pun bukan banyak pun. Saya orang kata soal-soal, tapi sebenarnya saya print tak banyak pun dalam satu buku, dalam 1.5 buku. Tak rasa macam ada orang beli juga Tapi yang bestnya bila ada event tu, yang macam hari tu dulu ada Comic Fiesta. Sebenarnya yang beli pun ada yang Mas Saleh beli, orang Filipin. Siap dia orang request lagi macam, do you have the English version? Macam, jadi macam, alamak. Itu je lah saya rasa. Nak kata cerita banyak, saya pengalaman tak banyak sangat sebab itulah tadi. Ada juga yang bertanya tentang orang kata stroke tadi kan. Orang kata lukisan gaya sebab kat sini tadi ada cakap patutlah Nafi masuk buat job luar ni daripada Ishak ni. Style dia sama macam tu Alif style. Jadi sebenarnya daripada pengalaman dua-dua panel kita ni tadi kan, ada juga orang putih berminat sampaikan tanya ada bersih bahasa Inggeris ke. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya tentang sambutan di tempatan dan juga luar, sebenarnya kita tak boleh compare pun sebenarnya. Kalau lukisan kita tu dah cukup berkualiti, macam tak kira style tu macam mana macam kata style mata bulat ke apa, dah cukup berkualiti dan cukup bagus untuk diterima, dia tidak kira tempatan ataupun antarabangsa, memang akan boleh dijual dan boleh diterima. Ini dibuktikan sendirilah oleh dua orang yang kita ambil jemputan ni. Dia pun pernah ada orang kata yang nak beli di luar semua kan. Kemudian ada juga yang tanya tadi, Duan tanya kat mana boleh beli buku-buku ada style kita boleh PM tepi dia tanya. Tu kan, itu mungkin soalan daripada kolektor. Ada lagi ke buku-buku ni semua ni? Buku-buku lama Ni Duan bertanya Duan ni tahu saya dia ni orang kuat bus pop ni. Mak risau ni kalau dia baca buku saya. Nanti kan dia buat review komik ada style dekat YouTube bus pop kan. Buat masa ni buku-buku lama tak ada lah. Cumanya tengoklah macam mana. InsyaAllah nanti kalau saya ada bercadang nak buat terbit buku satu, tajuk buku tu buku komik budak sekolah. Dalam buku tu ada tebal dalam hampir 200 buku surat. Dalam buku tu saya compile buku-buku zaman saya belajar. Zaman saya pada tingkatan 1 sampai saya belajar di kolej. Itu nanti dalam perancangan adalah insya-Allah. Pasal yang stroke tu tadi saya tertarik lah dengan tu. Dia selera orang ni berbeza-beza. Ada orang ni dia suka tengok kartun Jepun, ada orang ni suka tengok kartun action, anatomi, ada orang suka kartun yang simple-simple. So benda rezeki ni dah dijodohkan dah. Masing-masing ada haluan jalan rezeki masing-masing kan. So macam orang yang kalau pandai melukis anatomi, rezeki je ada buat kat Marvel ke kat mana-mana komik yang superhero. Macam saya kartun yang simple, rezeki saya banyak kat pada komik-komik strip. Macam saya pernah buat satu projek, adalah beberapa projek, antaranya projek buat satu lawak komedi untuk komedi artis daripada Australia. Saya ada buat buku kat dia orang. Dan buku tu saya memang pakai stroke saya lah, idea dia bagi. Dan alhamdulillah memang meletup dia punya projek tu. Dan juga buku-buku
Pasal lawak-lawak ala-ala macam lawak pejabat semua kan. Benda-benda macam tu. Macam kartun saya ni sesuai untuk yang lawak-lawak strip macam tu. Dan begitu juga dengan kartun-kartun lain macam kartun Pak Ngalip. Boleh buat cerita yang macam kartun hooligan kan, yang ada apa? Ada boleh banyak menggunakan ekspresi dan lawak-lawak yang apa menggunakan banyak aksi kan. Dia orang tu berbeza-beza. Sebelum ni saya juga pernah terlibat boleh cerita ke Ghost boleh cerita saya pernah terlibat dengan Ghost konsep artis lah. Saya pernah buat saya guna bantai je. Ada orang tu dia suruh saya buat satu karakter design watak Asia. Saya lukislah dalam 5 karakter kot. Bila saya buat, tu rupa-rupanya karakter tu dia nak masukkan dalam Cartoon Network. Tajuk Cartoon Network apa saya tak tahu. Wallahu a'lam. Itu menunjukkan company besar pun dia orang menghargai lah dengan kartun-kartun stroke Malaysia ni. Alhamdulillah. Okey, Dan baik. sebelum ni saya ada juga terlibat dalam satu projek macam pilot kot untuk satu Netflix. Cerita tu saya tak pernah tengok lagi ada keluar ke tidak. Tajuknya pasal seekor arnab yang merosakkan ladang seorang budak. Itu saya juga terlibat untuk kartun-kartun. Cerita pasal okey, tak tahu tajuk lah tapi itu story je lah, animasi je lah. Anak. Dia biasanya orang-orang sana ni kalau dia hire kita sebagai ghost illustrator, diorang akan bagi tajuk fake, tajuk tipu. So kita tak boleh nak claim, susah nak detect tajuk apa kan. Saya cuma ingat jalan cerita je lah. So itulah macam kartun Malaysia tu dia stroke ni berbeza-beza dan selera orang masing-masing kan. So tak semestinya kartun macam saya dan aku Napi tu boleh masuk pasaran senang, masuk pasaran luar. Sebenarnya stroke orang lain pun senang nak masuk. Dia cuma berani tak berani je lah nak terjah. Rezeki, ikut rezeki lah. Kalau kita ada ikhtiar tu insyaAllah lah boleh kan. Jadi ada soalan lain lagi ke? Cik boleh keluarkan kat bawah. Kita boleh tutup dengan soalan-soalan yang ada. Tadi nampak macam ada soalan yang berdiri-diri. Ada pengaruh. Okey, ni ada 3 soalan. Okey, ni bukan soalan lagi. Saya melihat kedua-dua Spender Boy dan orang kuat ada pengaruh sepuan. Saya ada 3 soalan. Ni bukan soalan lagi, ada 3 soalan. Okey, soalan pertama. Yang pertama, apa impact Superman terhadap tuan-tuan berdua? Okey, ni kita tutup dengan 3 soalan ni lah. Apa impact Superman sebenarnya? Kita mulakan dengan Pak Khalid dulu lah. Apa impact Superman? Memang ada impact ke? Memang tak ada kaitan ke? Okey, boleh ceritakan. Impact Superman saya dulu bila saya masa nak buat origin punya jalan cerita lah kan, saya dapat idea yang macam mana Spendable tu dia menghargai Spender. Sebab saya ingat lagi time tu cerita Man of Steel baru keluar tu. Cuba tengok Man of Steel yang Zack Snyder punya kan. Mana pergi yang Spender Superman. Lepas tu saya dapat idea tu. Saya berbual dengan kawan saya lah masa tu. Tu tak Spender tu dia bagi siapa? Dia bagi Spender Boy lah. Okey. Tapi sebenarnya tu saja je, bukan betul tu. Borak kosong lah. Saya rasa macam impact tu macam tak lah. Macam tu lah. Dia jadi macam benda lawak lah. Tapi lawak kosong lah. Tak gelak pun. Gelak lawak tu lawak. Saya pun macam dia macam alternate origin kan. Sebenarnya kekuatan Spender Boy datang daripada Spender Superman yang tak diguna pakai dalam Zack Snyder punya universe. Possible kan? Pasal benda tu. Tapi macam klik je. Jadi sebenarnya Spender Boy dia hanya ada saki-baki power je daripada Superman punya power. Sebab dia pakai Spender tu je. Tanpa Spender tu mungkin dia tak cukup kuat lagi kan. Kekuatan apa dia punya Kryptonite dia mungkin adalah kalau Spender tu dibasuh kekuatan dia akan hilang. Okey jadi boleh tu mungkin variant lain ke variant lain. Okey. Kalau Abang Alif Firdaus kita pula style pula ada apa impact? Rasanya memang ada impact kan Superman dengan bila dah cerita pasal Superman. Jadi cuba cerita memang betul-betul minat ke Superman ni? Saya minat Superman. Yalah selain daripada pengaruh pada komik orang kuat, saya minat ni Henry Cavill, pelakon Superman tu sendiri saya minat. Dan saya tertarik, punyalah saya minat dengan pelakon Henry Cavill ni. Saya skodeng dia punya video workout dia kat YouTube. Kat YouTube dia ada tunjuk workout dia. Dan workout dia, workout tu senaman lah, angkat besi kan.
dia punya workout tu praktikal tau untuk orang yang sibuk dan orang tak ada masa, dan pada masa sama nak maintain dia punya body tone-nya tu. Saya tengok, saya tiru bulat-bulat dan alhamdulillah senang lah nak tiru. Dan workout Henry Cavill tu dia amat praktikal untuk orang yang suka berlawan dan juga bermain pedang. Boleh tengok kat YouTube. Itu je lah kot pengaruh Superman. Jadi maksudnya Ataupun masa workout, masa saya angkat besi, saya pasang lagu-lagu Superman lah. Itu je lah dia. yang somebody save me tu. Untuk workout tu, somebody save. Jadi macam slow motion lah kalau angkat kan. Boleh juga tu boleh. Itu net share tu, kalau dengar lagu tu terus automatic jadi Superman lah. Okey, sebab apa sesuai lagu tu? Sebab lagu tu kalau kita tengok dia untuk Smallville, yang mana Smallville ni cerita macam mana sebelum Superman dapat kuasa. Jadi dia relate dengan kita orang biasa sebelum kita jadi kuat lah. Sebelum kita, kalau orang nak pergi gym kan, kita nak angkat berat, nak jadi orang yang seterusnya tadi tu kan, yang lebih kuat daripada sebelum ni, Smallville lebih cepat. Okay, jadi soalan yang kedua, apa pendapat tuan dalam adaptasi Superman versi Richard Donner dan Zack Snyder? Nampak ni, versi Richard Donner dan Zack Snyder. Jadi saya nak tanya kepada tuan Alif ni, Richard Donner ni siapa sebenarnya? Mungkin boleh kenalkan dengan orang-orang lain yang tak kenal. Richard Donner ni siapa? Saya ke? Tanya saya? Betul. Richard Donner ni lebih kepada yang apa, Christopher Reeve menjang Christopher Reeve. Pengarah. Zack Snyder pula, Zack Snyder pula lebih kepada zaman Henry Cavill. Pada saya dua-dua tu okey. Dan dua-dua tu okey dan berani lah pada saya. Richard Donner ni dia berani main masa, dia berani main lawan kat bulan kan. Zack Snyder pula dia berani menghancurkan bandar Metropolis. Dan pada saya dua-dua ni ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah. Tapi kalau nak diberi pilihan, sebenarnya saya suka Bryan Singer punya universe. Bryan Singer. Sebab dia punya colourful. Superman ni dia kena colourful sebab dia ni superhero yang friendly kan. Superhero yang mesra. Saya suka universe. Bryan Singer yang mana? Yang Brandon Routh tu. Yang mana? Brandon Routh yang Superman Return tu. Cuma story je tu tak best lah. Story je memang tak best. Saya cuma suka dia punya tone tu. Tone tu. Spender dia pun best. Apa dia? Spender. Betul dia. Betul. Pelakon dia pun best. Pelakon dia bagus, dia punya casting bagus. Cuma storyline je lah dia kurang sikit lah. Itu pelakon antara yang banyak dapat watak hero sebenarnya. Daripada filem-filem yang dia lakonkan, dia tu ada banyak lah dapat watak hero juga kan. Okey, apa ni? Kalau macam Pak Alif pula, ada ke orang kata pendapat tentang filem Superman 2 ni tadi, taruh tadi tu? Macam Richard Donner tu rasa sebab tu zaman dulu kan. Zack Snyder ni sekarang punya. So Zack Snyder ni banyak opportunity untuk buat lagi banyak ni lah, effect lah. Dia banyak pakai CGI kan. Tapi rasanya Zack Snyder ni dia punya story dia more ke arah dark sikit lah. Tapi saya suka cara Zack Snyder. Dia jalan cerita dia, walaupun ada yang kata macam alah apa benda buat macam ni kan. Tapi saya rasa okey je. Itu je nampak dia Zack Snyder disokong lah. Okey, soalan ketiga, soalan terakhir. Apa pendapat tuan dalam pengaruh Superman dalam karya? Ni pengaruh Superman dalam karya ni. Tadi pun dah ada mention kan sebenarnya kan. Yang mana tuan apa? Dah jawab dah. Alif Style dia kata masa dia buat orang kuat, masa tu Smallville. Kalau macam yang Pang Alif Spender dia ada buat gurau-gurau je lah. Spender tu daripada Spender Superman. Tak ada pengaruh besar pun untuk daripada Superman tadi tu. Okey, ada soalan lain ke? Katanya ada pendapat Napi pun patut join bicara ni. Dia artis international. Banyak job luar negara. Series terkini ada ni select satu lagi extra bonus. Berkenaan tentang siri Superman lagi yang terkini. Apa pula pendapat? Siapa yang tengok antara dua ni? Siapa yang tengok siri ni? Yang terbaru tu yang Superman dan Lois. Yang tu cerita ni agak unik kan sebab dah ada anak kan. Kontrol anak tu macam okey. Tapi tak boleh layan sepenuhnya lagi lah sebab ada few episode dah miss lah sebenarnya. Sibuk sebenarnya ni. Okay, kalau macam bagus tu. Superman and Lois tu dia yang sekarang ni dia berani lah sebab
kita boleh tengok sisi Superman sebagai seorang bapa dan juga ketua keluarga. Baru kita tahu betapa stresnya seorang Superman menjadi bapa. Macam mana dia nak handle anak dia yang tak boleh kontrol masa, kontrol power kan. Dan antara babak yang paling menyentuh hati saya, satu babak tu di mana anak je tak dapat tahan nak keluarkan laser pada mata kan. Superman sanggup korbankan tangan je tu untuk tahan anak dia. Itu punya babak tu memang epic lah pada saya. Dan pada saya itulah Superman and Lois ni satu benda yang menarik lah untuk tengok sisi Superman yang lain. Okey, kalau soalan saya lah, personal pula soalan saya. Sebab dia tak ada comparison. Kalau nak compare Superman and Lois tu dengan Lois and Clark The New Adventure of Superman, which is orang kata itu Superman jauh beza. Drama Superman versus sinetron lah orang kata. Jadi sebab tapi itu adalah childhood. Macam mana pendapat pula tentang dua benda ni? Dua-dua pun macam ada pasal kekeluargaan, ini pasal cinta, pasal kerja. Jadi macam pendapat Alif, Tuan Alif kita ni macam mana? Antara dua tu mana lagi best ni? Ini comparekan dengan yang lakonan Dean Cain tu Ya. Saya ada beli DVD box Lois and Clark Adventure tu. Saya layan balik, saya tak boleh tengok saya macam slow sebab dah terbiasa tengok Smallville dan semua kan. Jadi comparekan dengan Superman yang baru ni, Superman Lois and Clark ni, Lois and Superman yang baru ni lagi impactnya lagi best lah sebab pada dia sebenarnya sinetron dalam Superman and Lois ni pun dahsyat juga sebab dia awal-awal tu kita boleh nampak tau bagaimana Superman bergaduh dengan bapa mertua dia, bagaimana dengan makwa lama dia pula macam nak dekat-dekat dengan Clark Kent kan sebab Clark Kent ada curi-curi ada dengar Lois Lane sebut nama dia kan. So benda-benda tu ada ciri-ciri sinetron lah. Macam mana orang kaya datang kampung Smallville tu nak beli tanah penduduk kampung, waktu upah penjahat untuk ugut semua kan, nak ambil kryptonite daripada Smallville tu. Itu ciri-ciri sinetron versus Superman lah. Dia exaggerate kan tu. Okay tapi lah. sebenarnya pendapat saya lah, kalau CW memang dia banyak drama juga sebenarnya. Dia tidak terlalu pada story kekuatan dia apa. Dia banyak gunakan drama untuk dia memanjang-manjangkan dan bermain dengan emosi penonton sebenarnya. Itu pendapat saya lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tonton sampai 1-2 season dia rasa macam dah lah engkau sengaja nak panjang-panjangkan. Macam tu kan. Jadi ada juga orang akan stop. Okey, jadi kita tutup. Sebab kalau kita panjang lagi cerita tentang soalan Superman ni, nanti orang akan ingat ini Buzzpop punya ni ke? Jadi macam dia dah ada lain tema kan. Sebab kita nak berkenalan dan kita nak tanya tentang orang kata industri indie tadi semua tu kan. Jadi ada soalan terakhir ni lah daripada orang kuat juga dalam indie ni. Kita nak jawab soalan daripada akun Napi ataupun daripada Napi ni. Tak kisahlah stroke apa pun, perlu ke masuk elemen lokal dalam karya walaupun kita cerita fantasi? Sebab sebenarnya dia dibincangkan yang mana jangan buang orang kata elemen lokal ni, walaupun kita ni lukis cerita macam mana stroke macam ni sekalipun, tapi kita jangan buang. Jadi kalau pendapat mungkin daripada Pak Ngahru bagi pendapat, perlu ke elemen lokal ni perlu sentiasa ada ke dalam kalau kita nak buat karya walaupun cerita tu pasal fantasi ke apa ke? Mungkin ada pendapat bagi Pak. Nak kata pendapat saya tak pasti sebab tapi saya pernah buat sesuatu masa saya buat job yang luar tu. saya pernah buat satu panel di mana karakter tu terkejut tau. Padahal saya ni macam ghost artist je, macam nanti mesti kena reject punya lah. Tapi saya punya stroke saya buat dia terkejut tu macam lukisan Sandol tu. Kenal Sandol? Kartunis Sandol yang gigi tajam tu. Oh, okay. Dia terkejut tu macam tu saya buat. Sengaja saya buat macam tu. Sekali approve. Macam loh. Padahal main-main je. Memang mengharap tu benda tu reject lah. Tapi dia approve pula. Saya cakap lagi, dia just for fun only. Macam saya jelaskan lah. Tapi dia kata, okay, I like. Dia kata. So, nak kata pendapat tu, benda ni macam, subjektif ke? Apa ni kita? Macam random jugalah. Ada setengah orang suka, ada yang setengah orang macam mana perlu pun boleh juga. Tak perlu pun tak apa sebenarnya. Dia random lah. Itu pendapat saya lah. Kalau Alif style pula, Alif style.
elemen orang kata elemen lokal ni, adakah memang setiap kali berkali yang perlu masukkan elemen lokal? Sebab saya ada nampak komik punchline tu kan, yang mana dia wak-wak yang buat stand up comedy dekat dia orang kampungan yang buat stand up comedy dekat ni. Jadi maksudnya itu pun salah satu elemen lokal yang diletakkan dekat. Jadi pendapat anda pula tentang elemen lokal perlu ke dimasukkan setiap kali walaupun kita nak macam mana? Dia boleh je masuk. Macam sekarang ni kalau kita tengok stand up comedian kan, kita nampak banyak stand up comedian daripada India, daripada Mexico, ada yang pada Palestin pun yang berjaya dekat Amerika. Hingga kan Hari Iskandar pun dia buat lawak-lawak Malaysia pakai lawak apa, Malaysia pun boleh menang jadi champion kan, juara lawak antarabangsa kan. Dan nak kongsi sedikit pasal pengalaman Pak Ngah Halib. Saya ada pengalaman yang hampir mirip-mirip dengan Pak Ngah Halib. Saya pernah menghasilkan satu buku ni. Nampak? Buku ni kan? Buku ni adalah buku pasal London. Dan saya ada selitkan, ni buku ni macam ni. Saya ada selitkan satu watak Malaysia, orang Melayu tau. Dan orang tu macam Pak Ngah Halib lah. Ini mesti kena reject ni apa kan. Tapi alhamdulillah diterima. Ni watak dia, nampak orang pakai semongkok kat sini. Tu songkok tu, cakap respect tu kan. Siap pakai plakat lagi. Ini antara elemen Malaysia yang saya masukkan dalam projek luar lah. Ada banyak lagi saya masuk selit-selitkan. Dan ada sampai satu masa tu saya buat projek berkala dengan diorang kan. Saya cuba ubah stroke, konon-konon nak try lah, dah boring kes stroke macam kartun biasa ni kan. Saya buat lah macam modern sikit. Diorang tak nak, diorang suruh patah balik buat komik kartun macam kartun yang biasa saya buat. So elemen lokal tu tak ada masalah lah. Sebab ada je orang yang minat. Macam yang awal-awal tadi kita cakap, je lain orang lain dia punya selera dia. Kalau dapat jumpa orang yang selera ni sama macam kita, alhamdulillah lah. Boleh lah kita tembus dengan elemen lokal. Walaupun itu luar. Betul. Jadi maksudnya tak perlu pun kita nak risau sangat kan tentang elemen-elemen yang kita masukkan tu. Macam sekarang apa yang korang buat tu dah jadi macam easter egg lah dekat dalam karya-karya yang bertebaran di negara luar, yang mana kita punya rakyat tempatan sendiri pun tak pernah tengok, tapi alhamdulillah dengan podcast ni ditunjuk, kita dapat tengok dan dapat tahu easter egg tu. Jadi kalau macam anda nak kumpulkan komik rare daripada Alistan ni, mungkin I'm Lonely ni salah satunya lah. Orang kata komik yang rare, ada selit sikit unsur. Jadi dia sebenarnya tidak ada kekangan langsung sebenarnya untuk anda buat. Nak buat komik lawak ni nak kena jadi pelawak ke? Saya lihat Tuan Alistan ada gaya seorang stand up comedian. Ni lagi soalan direct ni. Maksudnya nak buat komik lawak ni perlu ke jadi pelawak? Perlu ke lawak ke? Boleh buat lawak stand up comedian ni? Dia nak melawak ni, dia ada orang je boleh melawak dalam bentuk vokal, ada orang tu boleh melawak dalam bentuk tulisan. Macam saya ni, saya tak tahulah saya ni lawak ke tak lawak, itu pulang pada orang lah. Cumanya saya ada buat beberapa komik lawak. Saya tidaklah menulis seorang diri. Saya macam biasa, macam saya bagi contoh lah macam mana saya punya pipeline saya menulis buku untuk luar negara kan. Saya mula-mula tulis bahasa Inggeris, pakai bahasa Inggeris, broken English. Saya tulis je lah bahasa Inggeris apa, tak kisahlah salah ke betul ke. Tak risaulah sama ada grammar saya tak betul ataupun cerita saya ni tak kena dengan selera orang luar kan. Saya tulis je. Kemudian selepas saya tulis, saya punya skrip draft tu saya bagi kepada editor yang betul-betul, bukan editor lah, saya tunjukkan pada penulis komedi. Dia kalau kita pergi ke macam contoh ke Fiverr ataupun guru.com, people per hour, kita akan jumpa ramai penulis-penulis bebas kat sana, terutamanya macam penulis stand up komedi. Kita boleh minta diorang tengok lawak kita, sama ada lawak kita ni diorang sampai punchline tu ataupun tidak. So diorang akan proofread lah kita punya story kan. Kemudian bila dah siap proofread tu, kita bagi pula tulisan editing yang dah di proofread oleh penulis bebas stand up komedi yang betul-betul pakar komedi tu. Kita bagi pula pada editor bahasa. Kemudian editor bahasa tu lah akan lagi mencantikkan kita punya karya. So macam yang style saya ni, saya tak tahulah sama ada saya ni kelakar ataupun tidak, tapi apa yang saya buat, saya tulis, saya bagi kepada paling kurang 2 orang untuk tapis saya punya story supaya cerita tu lawak tu sampai. Nampak macam saya hebat lah buat lawak, padahal itu atas bantuan koreksi daripada 2 editor lah yang sebelum ni.
ada kerjasama dengan orang lain juga lah maksudnya. Kena ada. Kalau saya pernah try buat satu buku, saya kedekut, saya tak nak upah editor, saya buat sendiri. Tengok review 1 bintang je. Orang tak faham kartun saya. Itu saya punya banyak grammar salah kan. So daripada situ saya belajar daripada kesilapan. Oh ni aku kena upah editor. Baru orang terima. Saya upah editor baru okey, orang faham, orang seronok, orang banyak share. Kena ada lah. Spender Boy pun lawak, tapi saya rasa Pak Alif ni serius pendiam orangnya. Macam mana tengok Pak Alif kelihatan tidak mahu banyak bercakap, tapi komik pun lawak. Jadi adakah ini menunjukkan tak perlu kita sendiri lawak tapi kita boleh buat lawak? Pak Alif pula bagi pendapat beliau tentang berlawak komik dan juga berlawak in real life. Tapi itulah Spender Boy saya tu lawak kan. Saya pun tak tahu. Saya tak adalah try hard nak buat lawak pun, tapi saya cuba ni lah memasukkan elemen-elemen komedi lah. Tapi saya rasa dalam diri saya sendiri pun saya rasa tak berapa nak lawak sangat pun. Saya cuba at least adalah benda yang menghiburkan lah. Itu pun apa yang termampu lah. Saya pun tapi kalau bukan Spender Boy pun sebenarnya animasi yang dibuat pun saya rasa lucu juga. Saya tengok dekat YouTube tu saya gelak juga, banyak benda-benda unsur-unsur yang jadi. Even yang dikongsikan tadi tu pun tentang Panjat Pagar pun versi komedi juga kan. Jadi sebenarnya dia tak ada masalah. Yang itu pun sebenarnya daripada kan saya kata sebelum tu saya buat untuk Facebook kan. So saya dapat idea daripada orang komen lah. Pasal lompat ni lah, masuk tanah lah, apalah. Banyak lah. So saya ambil di situ je idea. Itu pengalaman sendirilah kot. Lawak tu taklah sebab saya kadang kalau saya buat lawak ada yang tak gelak. Tapi sebenarnya benda ni pun subjektif juga sebenarnya. Lawak sekarang dah ada banyak style sebenarnya. Ada orang bagi lawak hamba, itu pun adalah satu jenis lawak. Kalau nak tahu sekarang ni dia dah berevolusi. Kalau dulu ini tak lawak, ini hamba. Tapi no, sekarang lawak hamba adalah di bawah kategori lawak. Yang mana dengan tegaknya bagi tak lawak tapi orang gelak. Tak lawak lah dia ni. Orang gelak sebab tak lawak, jadi lawak hamba dah diiktiraf sebagai lawak. Lawak, lepas tu lawak bapak-bapak, dead joke, itu pun kategori joke juga. Yang mana kita gelak sebab kita tahu yang mana bapak yang menyampaikan, kita dah tahu situasi bapak yang awkward, sampaikan lawak yang ini tak lawak lah, bapak je rasa lawak. Aduh, tapi kelakar lah. Sebab dia kadang-kadang adalah situasi yang digambarkan dengan kategori-kategori tadi. Jadi maksudnya saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tak lawak pun, mungkin IG kita lawak, orang masih boleh gelak kan. Jadi sebelum kita bertutup, sebab kita pun dah terlebih masa ni, terima kasih banyaklah di atas perkongsian yang mana ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya banyak sebenarnya yang boleh dapat. Kalau anda dengar betul-betul, anda boleh dapat apa je cerita-cerita macam mana nak buat hasilkan karya international, adakah kekangan dia macam susah ke apa ke, sebenarnya apa dia lagi tentang orang kata tentang lukisan tu Nusantara, orang kata elemen Melayu ke apa tu tidak penting. Boleh dengar balik semula. Dan kalau anda baru muncul lagi ni, okey, jadi sebelum kita menutup ni, kita macam biasa ada hadiah lah daripada kita punya jemputan. Jadi hari ni kita ada hadiah daripada Tuan Alif kita. Jadi untuk memilih, saya rasa kalau tengok selalunya kita akan pilih orang yang bagi soalan yang bagus-bagus. Tapi hari ni mungkin kita akan pilih salah seorang yang dah hijack kita punya show ni. Soalan memang banyak daripada dia. Jadi kita pilih kita punya adik guru Azhama untuk jadi pemenang untuk malam ni, yang mana banyak soalan-soalan datang daripada beliau. Okey, jadi sebelum kita berakhir, kita nak pesanan terakhir daripada kita punya jemputan kepada penonton-penonton kita, kepada rakan-rakan industri. Kalau ada pesan-pesan boleh sampaikan. Silakan Tuan Alif Firdaus kita, sila sampaikan pesan sebelum kita menutup. Sebenarnya kan, hadiah yang saya nak bagi tu, Encik Muhammad Azhar Abdullah dia dah ada semuanya, sebab dia dah borong semua buku-buku saya dekat Shopee. Oh, ya ke? Tapi tak apalah, nanti saya akan fikirkan apa saya nak bagi kat dia ni. Dia ni seorang tok guru. Apa nama, okey, ini saya punya pesanan lah, juga untuk diri saya. Kita kalau nak berjaya ni, jangan rasa malu nak buat benda yang kita suka. Kita kena berani nak buat apa yang kita suka dan percaya dengan apa yang kita buat.
Sebab saya tengok ramai orang yang berjaya kan. Dia berjaya sebab apa tahu? Sebab dia berani buat benda yang baru dan orang lain tak pernah buat pun. Sebab dia confident, dia yakin dengan apa yang dia buat. So dia berani buat. Tapi bila dia dah berjaya, dia punya rasa malu tu akan datang. Dia akan ada ego dan takut macam ni kalau aku buat ni nanti apa pula orang kata, ni aku buat ni apa pula pembina aku kata. Bila dah sampai tahap tu, itulah masa kejatuhan orang yang dah berjaya tu, dia akan jatuh. Sebab dia dah cipta blok pada diri dia yang menyekat kemarahan dia masa dia mula-mula berjaya dulu. Maksudnya kita kalau nak berjaya kena berani buat dan confident dengan apa yang kita nak buat walaupun tak ada orang buat lagi. Jangan sampai kita block kita punya kreativiti. Kalau kita block kita punya kreativiti, kita block kita punya keinginan nak buat benda baru, masa tu kita akan perlahan-perlahan akan jatuh lah. Itulah saya punya pesanan. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Pesanan yang bagus daripada ni. Jadi maksudnya kita kena yakin diri, itu yang penting tu. Nak buat apa-apa kita kena yakin diri kita teruskan juga. Okey, silakan Pak Alif pula pesanan untuk mereka-mereka di sana, terutama yang baru-baru ni semua. Rakan-rakan kita. Saya punya pesanan pun sebenarnya lebih kurang je macam Alif style juga. Cuma saya tambah sikit lah sebab benda ni dia melibatkan rezeki, ikut nasib lah. Macam mana tadi? Lupa lah cakap. Apa nama tu? Tak kisahlah korang nak buat macam mana pun, nak style, bukan style lah, nak Jepun ke, style American ke, Malaysia ke, yang penting jadi diri sendiri lah. Tak perlu nak cuba untuk jadi orang itu, nak jadi orang ini. Jadi diri sendiri lah. Mana tahu rezeki tu datang apa, tak salah alamat. So nak kata pesanan tu itulah tadi, simple je lah. And then siapa yang tunggu Spendable 3 tu kan, saya minta maaf lah ya, saya kena ada buat sikit lah perubahan sikit pada story lah, sebab cerita terlalu dark kan. Dan ada sikit spoiler lah, ada watak Alif style lah dalam tu. Oh, Mana spoiler? Itu pada semalam cakap kan, nak tengok tu. Inspirasi pada Alif style. Ada satu dia watak polis lah, itu je. Polis. Best. Akan datang, InsyaAllah. Best. polis ador. Okey, jadi itu pesanan daripada Pak Alif. Jadi maksudnya kita punya topik tadi kata komik indie quality overseas. Maksudnya kita perbaiki diri kita. Jadi mungkin daripada situ style kita punya tu tadi, itu mungkin quality yang overseas ini kan kita tak tahu, itu rezeki masing-masing. Walaupun kita rasa macam ni macam style biasa je, tapi kita tak tahu. Okey, jadi sebelum saya berakhir, saya ingin mohon maaf kepada semua kalau ada saya salah berbicara, terutama kepada tetamu jemputan kita. Terima kasih banyak kerana sudi untuk menjadi jemputan Kota Komik Art Podcast untuk orang kata episod akhir. Dan masih yang sama, Sikom, kalau tengok tadi, Sikom pertandingan Sikom, cabaran komik online masih lagi orang kata berlangsung dan tarikh tutup dia pada bulan 8 pada berapa Ogos tu, saya kat sini. Pada 8 Ogos. Jadi masih lagi dibuka, masih lagi ada peluang untuk anda menyertai. Sebab hari semalam minggu lepas kita dah cakap pasal last minute kan. Jadi kalau ada lagi last minute, terus turun dan boleh terus hantar, tak ada masalah. Sempat lagi untuk mengejar. Boleh pergi ke laman Mat Komik untuk info-info yang orang kata terkini, dan boleh baca, kalau anda nak baca, boleh baca preview untuk komik-komik yang bertanding untuk sekarang ni. Dia preview 5 buah, jadi anda boleh baca kat sana, boleh like, boleh bagi komen dekat laman Mat Komik. Okey, jadi selain daripada tu, kita pun nak cakap sikit yang mana selepas ni kita mungkin akan berehat dulu lah sebelum kita merangka untuk musim yang kedua, yang mana kita ada lagi jemputan-jemputan. Tadi pun kita tengok ada sebut-sebut nama-nama orang lain. Jadi kita sebenarnya memang dah ada dalam perancangan nama-nama orang-orang yang orang kata berpengalaman lagi dalam bidang masing-masing, mungkin akan kongsikan lagi. Tapi kita tengok macam mana bila kita sebut, kalau ada kesudian mereka untuk menghadiri, kita akan war-war kepada anda semua. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita ada juga bakal ada program podcast daripada rakan-rakan daripada Animas. Animas pun ada buat program podcast juga. Saya pun tak tahu dah orang dah war-warkan ke, tapi saya dapat info dalaman ni kata mereka akan buat pada hari Sabtu. Saya pun dah lupa dah tarikh ni, tapi mungkin nanti akan ada war-war. Jadi boleh follow Animas juga, dan kalau anda belum follow Kota Komik, boleh follow page Kota Komik. Kami akan sharekan juga dekat situ, jadi kita boleh support pula
podcast daripada rakyat industri, daripada orang kata Animas pula lepas ni. Saya pun nanti kita ada info lebih kita boleh tengok dekat page Kota Komik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sudi untuk bersama dengan kita, kepada anda yang menonton. Ni ada dia. Ini dia. Apa ni? Kuih. Apa dah nama dia? Kuih. Sembang kuih gelang. Jadi nanti akan datang boleh pula tonton Art Podcast mereka sementara kami pun tak ada kata boleh sambung untuk support Art Podcast rakan-rakan industri daripada Animas pula. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada viewers kita daripada episod 1 sampai hari ini. Jadi kalau kepada yang mereka yang menonton kemudian boleh tonton di YouTube, episod daripada nombor 1 pun ada, kemudian daripada Ing Ramadan Art Podcast pun ada, boleh juga tonton di YouTube Sako Plus. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.